Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Alim, allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya Halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang mengenai setiap amalan yang kita buat ini kita mesti diajar supaya diniatkan kerana Allah. Berdasar pada beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah minta supaya kitanya tiap-tiap amalan yang kita kerjakan ini mestilah kita berniat kerana Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung pada hadis yang kedua, di mana dalam hadis yang kedua ini kita sebut wa an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakshu jaysul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'i min al-ardi yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang kedua daripada hadis yang cerita tentang mengenai niat ini. Hadis yang kedua ni datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang digelarkan dengan Ummul Mukminin, ibu kepada orang mukmin. Ini satu gelaran khusus yang Allah jadikan dan Allah yang disebut sebagai, bukan Allah jadikan, yang digelarkan oleh orang mukmin kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana isteri Rasulullah digelarkan dengan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ini Ummi Abdullah, yang digelarkan juga ibu kepada hamba-hamba kepada Allah. Yang gelaran yang dilakukan Ummi Abdullah iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshu jayshul Ka'bah, ada satu pasukan tentera yang nak memerangi Kaabah, yang nak menghancurkan Kaabah. Fa idza kanu bi bayda'i minal ardi, kemudian setelah mana mereka berada di satu padang daripada tanah yang lapang, lalu yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah tenggelamkan tentera-tentera itu di antara yang pertama sampailah yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan tentera-tentera tadi, maknanya tentera-tentera yang cuba memerangi dan menghancurkan Kaabah. Kemudian wa akhirihim wa fihim aswaquhum, dan di kalangan mereka kemudian dalam keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenggelamkan semua ini, Aisyah radhiyallahu anha tanya balik. Qalat qultu ya Rasulullah, lalu aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana Allah menenggelamkan di awal dan di akhir itu? Maknanya tak ada seorang pun tersisa. Bila Allah Subhanahu wa taala selamatkan Kaabah, bila mereka serang Kaabah dan mereka dihancurkan oleh Allah semua tentera-tentera tadi dalam keadaan yang ditenggelamkan semua tadi, lalu katanya Aisyah, bagaimana ditenggelamkan mereka? Wa fihim aswaquhum, sedangkan ada di kalangan mereka itu orang-orang yang datang bukannya tujuan untuk nak memerangi, tapi tujuan dia di kalangan mereka tersebut ada yang datang dengan tujuan untuk meniaga saja, ada yang datang tujuan untuk meniaga. Wa man laysa minhum, mereka bukannya tentera-tentera yang nak perang ini, tapi mereka datang dengan tujuan untuk nak datang meniaga jadi di kalangan kabilah tadi.
qala yukhsafu bi awwalihim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ditenggelamkan yang pertama sampailah di akhir itu tak ada seorang pun yang tersisa. Summa yub'atsuna ala niyatihim. Lalu di akhirat nanti Allah bangkitkan balik seseorang itu berdasar pada niat yang mereka datang tadi. Maknanya tak kira orang baik ke orang jahat, bila Allah turunkan azab, bila Allah tenggelam turunkan azab, di waktu itu tak ada seorang pun yang boleh terselamat. Ini hadis yang kita belajar pada pagi ni ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar dalam hidup kita ni, kita diajar supaya jangan sekali-kali dengan orang yang berniat yang tak baik. Jangan sekali-kali kita duduk dalam kelompok orang yang tak baik. Bila kita duduk dengan kelompok orang yang tak baik, katakanlah niat mereka ni niat yang tak elok, tiba-tiba kita berada dengan dalam kelompok itu. Boleh jadi kita tahu, tengok orang datang, orang yang duduk ni kadang-kadang di kalangan kita ni, bila kita berjalan je, kita tahu dah orang ni ada niat lain ni, bukan niat yang baik, niat yang tak elok. Kita duduk juga dalam kelompok itu. Bila saat di mana Allah hancurkan kelompok itu, dengan kita kena. Itu cara demikian. Bila kita duduk di satu tempat, pastikan kita duduk di tempat yang dalam keadaan yang kita selamat daripada kemungkaran. Ini bahasa yang mudah pada kita ni. Jangan ada di kalangan kita yang duduk di kawasan yang di mana orang yang sedang melakukan kemungkaran. Kalau kita duduk di kawasan orang yang sedang melakukan kemungkaran, kita kata itu dia yang buat dosa, kita tak terlibat pun, kita sebut kita tak buat pun dosa. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala ranapkan kelompok itu, dengan kita kena. Rasulullah kata demikian. Tak ada seorang pun yang terselamat. Bila macam kita buat contoh tsunami, bila berlaku tsunami, tak ada seorang pun yang selamat daripada berlaku tsunami. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Mudim, semua kena dipanggil. Bila kena saja di waktu itu, tak ada orang yang boleh selamat. Tapi di akhirat nanti katanya Aisyah, macam mana orang ni ya Rasulullah? Ada orang-orang yang baik di kalangan mereka ni. Lalu Rasulullah kata Allah akan bangkitkan berdasar pada niat di kalangan mereka itu. Yang mereka niat itu macam mana di kalangan mereka tersebut. Maknanya di akhirat nanti orang yang baik-baik ni Allah pisahkanlah. Tapi waktu mana di dunia, kena juga pada diri dia. Macam kita duduk dalam satu kenderaan bersama dengan orang minum arak. Kita tak minum arak. Bila kita duduk dalam kenderaan orang minum arak, waktu mana orang tu mabuk dan sebagainya, berlaku kemelangan. Kemelangan tu tak berlaku pada dia seorang, tapi dengan kita kena. Ni yang menyebabkan Islam ajar jangan bersama dengan orang niat yang tak baik. Kalau orang yang berniat tak baik, kamu jangan duduk dengan orang-orang demikian. Kita tahu dah dasar pada niat yang tak baik di kalangan mereka tersebut. Kita nampak perbuatan mereka, tingkah laku mereka, apa yang mereka lakukan dalam hidup ini. Bila mereka buat sesuatu benda tersebut dalam keadaan yang tak baik, maka kamu jangan terlibat sama dalam keadaan yang sebegitu. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku peristiwa ini berlaku di zaman satu ketika di mana orang datang ke Mekah. Ada satu kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kelompok yang datangnya untuk nak perang. Dalam kelompok itu bukan semua nak perang, tapi datang nak meniaga, datang nak macam-macam gaya. Yang datang niat dalam kelompok itu. Tapi yang besarnya kelompok yang nak serang Mekah. Bila kelompok nak serang Mekah ini, nak hancurkan Kaabah, lalu dalam keadaan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila berlaku gitu Allah ranapkan mereka. Ni siapa tersebut? Boleh jadi di kalangan yang disebut dengan tentera Abrahah yang kita belajar tu kan, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Waktu mana Allah ganapkan mereka, Allah lontarkan daripada burung ababil tadi. Dalam sejarah yang besarnya kita belajar ialah yang disebut dengan tentera Abrahah itulah yang datang daripada sebelah Yaman. Tujuan datang tersebut tujuan memang nak hancurkan Baitullah. Waktu itu dalam keadaan Rasulullah dalam kandungan ibu dia lagi. Rasulullah dalam kandungan, kita baca dalam sejarah kan. Dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil
alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah cerita benda demikian yang terjadinya. Allah kata, tidakkah kamu lihat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Allah jadikan pada tentera bergajah itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tidakkah kamu tengok bagaimana perancangan mereka semuanya jadi sia-sia. Bila tarmihim bihijaratin min sijil, bila saat burung-burung ababil itu datang kemudian terbang di atas mereka, kemudian jatuhkan batu-batu kecil, jatuh batu-batu kecil di atas tubuh badan mereka, faja'alahum ka'asfin ma'kul, mereka menjadi bagaikan daun-daun kayu yang dimakan oleh ulat-ulat. Begitu je katanya Allah Subhanahu Wa Taala, hancur lebur di kalangan mereka tersebut. Bila begitu, Aisyah radhiyallahu anha kata, tak semua orang datang nak serang. Tak semua orang datang nak serang. Yang datang tu ada juga datang nak meniaga. Aisyah tanya demikian Rasulullah jawab, Rasulullah kata, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Hancur juga. Yang datang tu tak kira, yang niat bagaimana Allah hancur dulu. Allah hancur dahulu. Summa yub'atsuna ala niyatihim, kemudian lepas pada itu Allah akan bangkitkan berdasar pada niat yang mereka lakukan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik kan. Kadang-kadang kita pergi majlis tu ada tari menari. Waktu mana berlaku tari menari, tiba-tiba bom jatuh bangunan, runtuh bangunan. Kita tak menari, kita tak minum arak pun, tapi dalam keadaan demikian runtuh bangunan tu dengan kita ranak. Na'udzubillah min dzalik. Suatu Islam ajar jangan pergi dekat dengan tempat orang buat maksiat. Jangan pergi dekat, dan jangan kamu hampir dengan orang buat maksiat. Jangan, kalau kamu hampir dengan tempat orang buat maksiat, dengan kamu kena dalam hidup kamu ni tak selamat bila berlaku perkara yang sedemikian rupa. Itu berdasar pada hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha kata lagi. Aisyah disambung daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda, dan di antara isteri-isteri yang cerdik. Dia di antara mastermind, lebih kurang isteri-isteri Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha, waktu mana Rasulullah wafat, usia dia baru 18 tahun. Usia dia tu muda lagi. Rasulullah kahwin dengan dia pada usia yang terlampau muda. Dia dalam usia diriwayatkan kata 7 tahun. Kemudian Rasulullah bersama dengan dia pada usia 9 tahun. Maknanya dalam keadaan terlampau muda menjadi isteri Rasulullah SAW. Dan dia ni pernah Rasulullah SAW kahwin ni kerana apa dia? Kerana arahan daripada Allah. Bukannya kerana nafsu Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha, ada fitnah-fitnah yang datang pada Rasulullah yang dibuat direka oleh barat. Rasulullah ni buat khianat pada budak-budak kecil. Antara ni contoh ni lah, Aisyah dikahwinkan pada usia muda. Dia ada sebab, ulama-ulama jawab sebab apa ni, ulama-ulama jawablah terhadap perkara demikian. Walaupun sekalipun Aisyah ni, walaupun di usia muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan dia ni dalam keadaan yang dia ni masih kekanak-kanakan. Waktu mana bawa ke Madinah, di Madinah Rasulullah pernah belum berlari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula kahwin, Aisyah menang. Kemudian dah lama kahwin, dekat-dekat nak meninggal dunia tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menang 2 kali. Dalam pertandingan, sekali Aisyah menang, sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang. Kita kahwin ni berapa kali dah belum berlari. Kita sejak kita kahwin dengan suami dan isteri. Maknanya ulama kata sunnah. Dalam salah satu sunnah kitanya belum berlari dengan pasangan hidup masing-masing. Aisyah radhiyallahu anha kena kejar dia, tak kena gayanya. Yang belum berlari itu tak pernah. Cuma walaupun sekalipun nak sebutnya, Aisyah radhiyallahu anha dia meriwayatkan hadis banyak daripada Rasulullah kerana dia dekat dengan Rasulullah. Ini di antara cara. Dan dia di antara isteri yang merancang untuk dinaikkan allowance bulanan ini. Bila tengok Rasulullah dah berjaya banyak perang menang, banyak tempat menang. Kemudian Aisyah pakat minta dengan isteri yang lain, pakat dengan Hafsah supaya dalam keadaan yang bincang dengan Hafsah, supaya kita naikkan sikit allowance bulanan ini. Kita ni jadi isteri Perdana Menteri, tiba-tiba
sikit je elang, misal contohnya. Tak padan. Jadi isteri dan presiden negara tiba-tiba sikit je tiap-tiap bulan. Jadi mintalah buat tanda tangan, hantar kepada Rasulullah. Rasulullah termenung bila dapat memorandum daripada isteri-isteri ini yang minta supaya dinaikkan sikit elang bulanan ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termenung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggu ayat Al-Quran turun, wahyu turun. Bila turun wahyu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan ayat. Kalau mereka, apa yang mereka minta tu wahai Muhammad, kamu panggil dia, fata'ala umatti'hunna, kamu minta. Yang mereka minta tu kamu bagi. Apa yang mereka minta kamu bagi. Kemudian lepas pada kamu bagi, wa usarrihhunna sarahan jamila, cerailah mereka seorang-seorang. Lepas pada itu terkejut isteri-isteri Rasulullah ni, terkejut dengar aja begitu. Tapi kalau mereka ni datang, mereka berjumpa dengan kamu nak pada Allah dan juga Rasul, kahwin tu bukan kerana nak duit, tapi kahwin ni kerana nak Allah dan juga Rasul, kamu ajar. Inilah cara dalam hidup, dalam beragama, memerlukan pengorbanan dalam hidupnya. Aisyah radhiyallahu anha, bila dengar saja begitu, lalu masing-masing memilih Allah dan juga Rasul. Isteri Rasulullah pun sama. Besarnya nilai Rasulullah itu jauh lebih besar daripada harta benda yang ada. Aisyah ni pernah nak diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punca apa dia? Punca kalau kita belajar banyak peristiwa yang berlaku pada Aisyah. Puncanya dia difitnah, dia berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Hidup Aisyah ni pernah dikena demikian. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita ni, dia dikena fitnah, dia berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Sedangkan dia tak berzina pun. Bila balik dalam satu peperangan, Rasulullah biasa bawa isteri Rasulullah ni dalam usungan. Kalau Rasulullah berjalan ke mana, sahabat-sahabat akan usung isteri Rasulullah. Usung Aisyah radhiyallahu anha ini dalam keadaan ringan, tak terasa. Ringan Aisyah ni sampai usung tu sahabat-sahabat tak perasan. Ada ke tak ada sama je. Beza dengan usung kita rasanya. Kalau usung kita ni kita boleh bayang, orang boleh tahu dah, sengit bahu-bahu, tak kena gaya ni. Aisyah radhiyallahu anha ni ringan tak ringan dia, sahabat-sahabat tak terasa. Bila sampai satu tempat, Rasulullah berhenti, Aisyah keluar daripada usungan itu. Aisyah keluar senyap-senyap pergi nak qada hajat. Bila dia nak pergi qada hajat, tiba-tiba dalam waktu mana dia nak qada hajat tu, dia selesai jauh sikit tengah padang pasir. Dia pun balik mula nak pergi tempat yang usungan ni. Dia rasa dekat dada dia hilang, tak ada kalung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah pergi ke satu tempat, katanya Rasulullah nak balik daripada tempat tu, Rasulullah sunat hukum dia cari buah-buah tangan ataupun cenderamata. Dalam hidup ni kita nak bagi pada orang yang tak bermusafir. Macam kita lah, kita pergi negara-negara mana-mana pun, kita beli magnet tu kan, yang tampal dekat peti ais. Beli macam-macam gaya, kitchen dan sebagainya. Yang kita beli tadi, tujuan apa dia nak sebut kita ada bahan yang kita lakukan, yang kita buat pada mereka yang tak datang ini. Tapi Rasulullah ni dia tak tahu masa tu tak mana ada magnet, tak ada yang disebut dengan kitchen ni. Lalu bagaimana cara Rasulullah buat? Rasulullah ambil batu, Rasulullah kutip batu-batu yang cantik-cantik sikit. Rasulullah ambil batu-batu tu, Rasulullah hadiah pada isteri Rasulullah. Setiap isteri Rasulullah dapat batu, dia beri batu. Kalau kita dapat batu, asal lepuk balik atas muka tak kena gaya. Kita dapat batu, dia panggil, kenapa bagi batu? Yang Aisyahnya, dia dapat batu tu, dia kikis, dia ratakan, dia buat kalung. Ini tanda sayang dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia buat kalung ini, dia buat di kalungan dia ni, dalam peristiwa yang berlaku ni, jatuh kalung. Jatuh ni, dia pun sayang, dia pun cari balik. Malam gelap, cari, akhirnya berjumpa benda tersebut. Bila dia berjumpa, lamanya cari tadi, dia balik semula, tengok tak ada dah, sahabat-sahabat ni tak ada. Sahabat-sahabat dah berjalan. Dia pun tak tahu nak buat apa. Dia duduk atas batu, dia duduk menung je dia. Waktu tu dia dah tutup aurat dah. Waktu tu dah pakai kain tudung dah. Safwan cerita, sebelum daripada tu orang Islam perempuan tak pakai kain tudung lagi. Tapi waktu mana berlaku tu, Safwan bin Mu'attal cerita, Aisyah, Rasulullah ni pula
satu cara Rasulullah bila dia berjalan, dia arahkan sahabat berjalan di belakang, seorang berjalan di belakang, kutip barang-barang yang jatuh. Mana-mana barang yang jatuh, kamu kena kutip. Itu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kena kutip ni Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni berjalan. Tengok jalan perjalanan yang sama dengan Rasulullah tu. Tengok ada seorang perempuan yang duduk atas batu. Duduk senyap. Safwan bin Mu'attal ni dia pun sebut terus, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pandang Aisyah tu. Allah, ni isteri Rasulullah, dia cam Aisyahnya kerana dia pernah lihat Aisyah ni sebelum daripada diperintahkan tutup aurat. Jadi dia tengok Aisyah, dia nampak. Bila dia nampak Aisyah, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Bila dia sebut saja begitu, dia pun hulur tangan telapak begitu. Ana biasa cerita ni. Dan Aisyah dia tengok Safwan bin Mu'attal hulur tangan begitu, dia pun pijak terus atas tangan Aisyah. Dia pijak atas tangan Safwan bin Mu'attal. Bila dia pijak atas tangan tu, Safwan pun tolak naik atas kuda yang dinaiki ini. Dia pun tak naiklah, dia turun daripada kuda dia. Kuda dia seekor je. Dia tolak Aisyah ni naik atas kuda. Kerana tinggi kan, oleh kerana tinggi Aisyah pula kecil. Kemudian nak suruh naik tu, dia pegang telapak tangan begitu je. Waktu mana dia pegang, dia letak telapak tangan itu, lalu dia tolak naik Aisyah atas kuda ni sendiri. Ringannya Aisyah nak sebut. Kita ni kalau tak telapak tangan juga, patah tangan tak kena gayanya. Letak tangan begitu tak kena gayanya, tak terangkat sampai bila-bila lah kita. Dia jadi telapak tangan. Kemudian walaupun sekalipun, bila berjalan sampai ke kota Madinah, dia bawa je, tak bercakap apa-apa. Safwan kata, sepatah pun aku tak bercakap. Masuk kota Madinah. Bila masuk kota Madinah, lalu di waktu ininya nampak pada Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Kota Madinah ni ada orang yang munafik, talam dua muka. Ketua pada munafik di kota Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul tengok saja, tengok yang apa yang berlaku ni, Abdullah bin Ubay bin Salul pun sebut terus. Dia kata, ni cerita sensasi juga ni kita tengok ni. Ni berita ni kalau kita letak dalam Facebook kita, ramai orang share, senang ceritanya. Ramai orang yang dah mula nak sebarkan cerita ni. Ni mesti berzina ni. Isteri Rasulullah pun berzina. Dia pun mula sebar cerita isteri Rasulullah berzina. Buktinya tengok, balik berdua dengan lelaki jantan tadi. Ni dia sebut cerita benda demikian. Rasulullahnya dengar cerita ni, Rasulullah mula Rasulullah jauhkan diri daripada Aisyah. Jauhkan diri, tak duduk dekat dengan Aisyah. Mula Aisyah pun jadi pelik, kenapa Rasulullah ni tak tanya khabar, tak pelik, cakap pun tak ada, kemudian senyap saja. Aisyah mula-mula tak faham. Tapi yang mainkan peranan ni pula pembantu Aisyah, anak saudara pada Abu Bakar. Dia juga yang bawa cerita. Ni cerita yang perhatikan, kena ingat cerita ni. Boleh cerita pada keluarga kita, kerana kadang-kadang ada fitnah-fitnah begini terjadi dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Dan tak peliklah, yang mainkan peranan ni pula pembantu anak saudara pada Abu Bakar, yang jadi peneman kepada Aisyah, yang bayar gaji pada anak saudara ni Abu Bakar yang bayar gaji tiap-tiap bulan. Tapi dia pula sebar cerita pada orang. Aisyah demam. Bila dia demam, dia tengok Rasulullah ni dah tak berapa nak sentuh dia, tak berapa nak cakap dengan dia. Dah lepas bulan lebih, Rasulullah pun dah renggang dah. Satu hari Aisyah pergi ke dapur, dia dalam keadaan nak rebah begitu. Dia berkata, Allah, aku ni apalah nasib aku. Begitulah katanya Aisyah. Katanya pembantu dia pun sambut dia. Dia kata, memanglah kamu ni orang dah cerita lama dah. Dia sebut demikian. Pembantu ni nak bagi tahu pada Aisyah demikian. Aisyah kata, cerita apa? Tanya balik, cerita apa? Kamu tak tahu ke? Katanya pembantunya, yang Rasulullah tak datang dekat dengan kamu ni tak ada sebab lain. Puncanya kerana kamunya berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Dia sebut. Orang semua satu Madinah ni bercakap. Aisyah kata, tak tahu Aisyah. Mulalah Aisyah radhiyallahu anha ni, mula dia jadi lagi teruk demam dia.
Bila lagi teruk demam dia, kemudian Abu Bakar, Rasulullah pun tak dekat dah dengan Aisyah. Waktu inilah disebutnya sahabat-sahabat datang. Sayyidina Ali datang, sahabat-sahabat yang datang jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah diam dalam rumah. Sahabat-sahabat seorang, Rasulullah tak nak jumpa dengan orang, kecuali beberapa orang lah sahabat yang datang seorang. Lepas itu Abu Bakar datang. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, izinkan saya bawa baliklah anak perempuan saya ni. Anak perempuan saya ni kerana dituduh begini, jadi tak apalah, saya bawa balik. Rasulullah pun iyalah bawa baliklah. Takut dalam keadaan cerita yang berlaku pada Aisyah ni, dalam keadaan nak tunggu jawapan datang daripada Allah. Aisyah radhiyallahu anha pun balik dengan Rasulullah. Waktu inilah sahabat-sahabat masuk. Sahabat masuknya, Umar masuk. Umar kata, tabahlah Rasulullah. Kemudian lepas itu Sayyidina Ali masuk. Sayyidina Ali masuk ni, nak cerita bagaimana berlakunya perang di antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut pada Rasulullah, Rasulullah, dia kata, bunga ni tak sekuntum Rasulullah. Bunga ni banyak kuntum. Cerai-cerailah Rasulullah. Bahasa Sayyidina Ali nya, dia kata, cerailah Rasulullah, daripada simpannya isteri yang sebegini. Buat apa Rasulullah? Bila sebut saja begitu, Rasulullah kata, ya juga, ada betul juga Sayyidina Ali sebut ni, Rasulullah nak cerai dah Aisyah. Bila nak cerai Aisyah dan berita ni sampai pada Aisyah jadi makin sedih. Tengah dalam keadaan sebegitu, turun ayat Quran, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Orang yang suka sangat bawa gosip-gosip liar itu bukan orang lain, mesti usbatun minkum, sebahagian di kalangan kamu, orang yang kamu kenal. Turun ayat. Bila turun ayat ni membebaskan Aisyah radhiyallahu anha. Bila bebas Aisyah ni, Abu Bakar pun ni, lalu Allah kata apa dia? La tahsabuhu syarran lakum, jangan kamu rasa buruk benda yang berlaku itu, bal huwa khairul lakum, bahkan dia bawa kebaikan dalam hidup kamu. Ini cerita yang menyebabkan ayat ni menjadi asas. Tiap kali mana orang yang fitnah pada kita, berlaku caci maki pada kita, bukan orang lain, mesti orang dekat dengan kita. Ini cerita, Allah cerita usbatun minkum. Dan kalau kena orang yang suka bawa berita fitnah, cerita bohong dan sebagainya, orang dekat-dekat dengan diri kamu ni, jangan kamu rasa buruk, tetapi dia satu kebaikan dalam hidup kamu. Bal huwa khairul lakum, dia ada benda yang baik. Lalu Allah cerita dalam surah An-Nur ayat yang ke-11, tak silap ingatan nananya, cerita tentang perkara yang demikian. Ni yang menyebabkan kes inilah berlarutan. Bila Rasulullah wafat, Aisyah radhiyallahu anha ni perang dengan Sayyidina Ali, dengan menantu ni. Kerana Aisyah ni bawa cerita ni, dia kata, dulu aku hampir-hampir kena cerai. Tapi waktu mana Sayyidina Ali menjadi khalifah Islam, dia tak cari siapa yang pembunuh Sayyidina Osman. Patutnya dia cari siapa pembunuh Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dibunuh, menantu Rasulullah juga. Kenapa yang dia tak cari? Bila demikian, Aisyah bawa satu pasukan, kemudian Sayyidina Ali buat satu pasukan, lalu berlaku pertembungan, perang Siffin dan perang Jamal, yang pertama di antara orang Islam, sama-sama orang Islam ini sendiri. Ini cerita yang kalau perhatikan, akhirnya wujud sampai hari ini, wujud satu puak yang disebut dengan Syiah, satu lagi Khawarij, satu lagi di kalangan kita ni sendiri. Itu yang nak masukkan Aisyah radhiyallahu anha yang kita belajar dalam hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha dua kali. Satu hadis yang kedua ni, yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha juga. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lepas pada dibuka kota Mekah. Lepas pada buka kota Mekah tak ada dah. Walakin jihadun wan niyyah, tapi yang ada dua je yang hijrah. Rasulullah kata jihad dan juga niat. Lepas pada buka kota Mekah, Rasulullah kata tak ada dah hijrah. Yang ada hijrah jihad dan juga niat. Wa izastumfirtum famfiru, kalau sekiranya kamu diminta supaya kamu berjihad, maka keluarlah kamu dan berangkatlah untuk kamu berjihad.
Maknanya lepas pada berlakunya hijrah, tak ada lagi hijrah. Tak perlu lagi nak pindah satu tempat ke satu tempat. Dan kamu tak perlu lagi hijrah. Hijrah yang ada lepas pada dibuka kota Mekah, ada dua saja kata Rasulullah. Yang pertama jihad. Dalam erti kata, kamu kena ada kesungguhan. Bila kamu nak buat benda yang disuruh oleh Allah, kamu perlu ada kekuatan jihad dipanggil. Jihad maknanya kesungguhan. Macam kita ni lah, anda biasa sebutkan, kita nak datang majlis ilmu ni kena ada jihad. Kalau tak ada jihad, tak boleh datang. Kesungguhan. Nak datang ni, pagi tadi tu terfikir banyak kali kita, nak datang ke tak datang, nak datang ke tak datang. Kita terfikir banyak kali. Ni nak sebutnya, kalau kita datang, kang-kang ustaz tak datang. Ataupun ustaz datang, kita tak datang. Maknanya 2-3 benda tu lah. Kita akan terfikir. Kita kena ada kekuatan. Jihad dipanggil. Nak buat benda yang disuruh oleh Allah ni, kena ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, tak boleh bangun tahajud. Kalau tak ada kekuatan, memang tak terbangun. Kita nak derma, kena ada jihad. Kalau tak ada kekuatan, jihad maknanya kekuatan. Kekuatan dan kesungguhan, istilah kita ni. Kalau kita nak sebut, apa dia maksud jihad ustaz? Kita kata, jihad ni maknanya kesungguhan, kekuatan. Ni dalaman pada diri kita, kesungguhan. Jihad yang paling besar ialah jihad melawan musuh, menggunakan nyawa kita, terkorban kita di jalan Allah dalam mentaati perintah Allah. Itu dipanggil jihadul akbar, jihad yang paling besar. Jihad yang lain ni lawan nafsu, jihad pada diri kita. Rasulullah kata, lepas ada buka kota Mekah, tak perlu lagi dah kamu nak pindah-pindah. Yang kamu kena ada, yang pertama kesungguhan dalam hidup kamu. Kesungguhan untuk apa dia? Untuk nak melakukan perubahan daripada benda yang tak baik kepada benda yang baik. Tak mudah kan? Kita ni, na'udzubillah min dzalik lah, daripada kita dalam keadaan yang dulu tak taat, kita tak taat, kita nak jadi taat, kita kena kesungguhan. Tak boleh kita nak main-main, tak boleh. Dulu kita tak tutup aurat, misal contohnya. Sekarang kita nak tutup aurat, Allah susah perhatian sekali. Perhatian sekali nak susah. Dulu ni kita rasa senang je, nak buka, nak berjalan, tak pakai kain tudung, kemudian boleh pakai baju renang macam pendalala ke apa dia dipanggil. Nak sebut macam kita ni, boleh je kita dulu tak ada rasa apa-apa. Tapi bila kita nak tutup aurat ni, Allah rasa susahnya. Kebetulan pula pakai baju-baju yang tak tutup aurat ni kecil-kecil je, pendek-pendek je. Ya kan, pakai seluar pendek kecil je, kalau basuh pun sekejap je dah boleh kering dah. Pendek je, baju singkat je, baju kecil je. Kalau kita nak benda demikian. Tapi nak taat, Allah susahnya. Nak taat kita ni kena apa dia? Kena pakaian tu, kena pakaian ni, kena banyak benda yang kita kena pakai, yang menjadikan jadi susah. Nak tak nak, kita kena ada kekuatan. Jihad dipanggil. Yang tu, yang pertama. Yang kedua, niat. Niat ni yang kamu kena sentiasa perbaharui niat kamu. Dalam hidup ni tajdidun niyah. Kamu kena perbaharui niat. Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Ni ana ulang banyak kali ni. Nak senang, payah kita nak kerana Allah. Dalam hidup kita nak buat sesuatu kerana Allah ni susah. Dia datang gangguan-gangguan. Lalu kita niat kerana Allah, kerana Allah. Ya Allah, aku nak buat ni kerana kamu, ya Allah. Aku nak buat ni tak ada lain, kerana kamu. Segala benda yang aku buat kerana lillah, lillah, lillah. Itu tanda kita jihad dan juga niat pada dalam hidup kita ni. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu ma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syariku fil ajr rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari sebut daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzr. Daripada Abu Abdullah, iaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata
ketika mana kami berserta dengan Rasulullah dalam satu peperangan, iaitu peperangan Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang Rasulullah nak pergi perang tapi tak jadi perang. Tak jadi perang Tabuk. Perjalanan dia jauh, 600 km lebih, dalam musim panas yang terik. Kemudian tengah buah sedang masak ranum. Kalau zaman kita ni musim durian dah senang kita ni, macam musim durian gugur. Kalau kita ni, tapi waktu tu kurma masak ranum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang tu, waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi perang, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran. Di kota Madinah tu, kata Rasulullah, di Madinah tu ada beberapa orang lelaki yang semua tidak menempuh satu perjalanan dan tidak pula menyeberangi satu lembah, melainkan orang-orang tadi ada yang berserta kamu, yakni semua dapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mereka tu yang tak datang tu kerana sakit saja. Maksudnya, andai kata mereka tidak sakit, pasti mereka datang berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu sahabat-sahabat, kita kena pergi perang ni, pergi perang. Sahabat-sahabat ni dah musim panas terik pula, nak pergi perang, perjalanan pula lebih kurang 600 km, 600 lebih kilometer perjalanan. Dalam keadaan begitu, perjalanan jauh, tengah padang pasir. Tapi oleh kerana mereka berserta dengan Rasulullah, lalu mereka pergi juga jalan. Rasulullah ni nak bagi semangat pada sahabat-sahabat. Dalam perjalanan tu Rasulullah bagi tahu pada sahabat-sahabat. Rasulullah kata, di kota Madinah tu, kata Rasulullah, semua tak ada dah orang, semua datang. Rasulullah kata, semua datang bersama dengan kita ni. Setiap yang datang ni semua dapat pahala. Semua dapat pahala. Debu-debu yang melekat tu semua gugur-gugur dosa. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah bagi tahu pada sahabat-sahabat cara demikian, nak bagi semangat pada sahabat-sahabat. Yang tinggal dekat Madinah tu hanyalah orang-orang yang sakit je, kata Rasulullah. Kalau mereka ni semua niat kerana Allah, datang mesti kerana Allah semua. Ni kata Rasulullah gambarkan demikian. Kemudian ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, kata dia, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami balik daripada perang Tabuk bersama dengan Rasulullah. Yang ni balik daripada perang. Yang tadi waktu mana dalam perang. Kemudian faqala inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzr. Rasulullah kata, Rasulullah kata, ada kaum yang kita tinggal di Madinah tu, mereka menempuh kita sekalian akan satu lereng ataupun lembah, melainkan mereka itu sama-sama dengan kita juga. Kerana perang tu tak jadi, perang Tabuk ni tak jadi. Bila perang Tabuk tak jadi, sampai di mereka nak perang tapi musuh takut. Lalu Rasulullah balik. Bila Rasulullah balik, Rasulullah kata, jangan risaulah, kita pahala dapat. Semua di kalangan kita ni dapat pahala. Habis tu sahabat-sahabat nak sebut lagi, macam mana dengan orang yang duduk kat Madinah yang tak datang perang ni? Rasulullah kata dapat pahala juga. Cuma mereka ni dapat pahala kerana mereka niat nak datang perang. Mereka tak boleh datang perang ni, punca apa dia? Punca mereka ditahan oleh uzur saja. Kalau mereka tak uzur, mereka datang juga. Kalau mereka tak uzur, mereka datang. Ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kadang-kadang ada orang yang begini, anda nak sebutnya. Kadang-kadang ada orang yang dengar ada majlis ilmu, tapi dia sendirinya tak boleh datang. Nak datang, saya ni kalau tak uzur lah, saya mesti datang. Dia sebut, dia dapat ke pahala majlis ilmu ni? Dapat. Ini kelebihan yang Allah jadikan. Sama juga dengan suatu Islam ni, dia nak suruh kita banyak niat. Dalam hidup kita ni kaya dengan niat. Jangan kita malas nak niat. Kita ni pagi-pagi pun malas dah nak niat. Pagi tu malas dah nak niat. Pagi ni kita niat, Allah, ya Allah, pagi ni ada kuliah, ada majlis ilmu ni, aku nak datang lah ya Allah. Tapi tak boleh datang ni sebab apa dia? Ada sebab-sebab yang lain lah. Jangan sebab yang remeh-temeh. Sebab tak boleh datang ya Allah, hari ni nak habiskan main game Pokemon misal contoh. Yang tu tak ada lah. Yang disebutnya kita bila kita ada niat nak datang, tiba-tiba tak boleh datang.
Majlis ilmu tak boleh datang. Tak boleh datang ni kerana apa dia? Uzur, sakit dan sebagainya. Pahala tu dapat. Tu cara. Sebab tu Islam ajar pada kita, jangan malas nak berniat. Kita niat dalam hidup kita ni, kita niat nak buat benda yang baik, Allah dah tulis dah pahala. Kita duduk teman lama tak buat jamuan. Pasangan hidup kita tanya, bila jamuan terakhir? Hari raya baru ni lah, rumah terbuka baru ni. Rumah kita ni tak buat dah jamuan. Waktu mana kita begitu je kita niat nak buat jamuan dah, nak rasa nak jemput kawan-kawan, nak makan-makan kat rumah, kita niat tu pun dapat pahala. Rasa nak buat tu dapat pahala dah. Dalam Islam dia nak suruh kita kayakan dengan niat. Dalam kita buat benda ni, jangan niat satu. Ada seorang Amru bin Khalid, Syekh Amru bin Khalid, dia di antara pendakwah terkenal di Mesir. Amru Khalid ni bahasa dia cukup cantik, indah. Kata-kata dia pun cantik. Ana baca kitab-kitab dia. Dia tulis dalam kitab dia kata, bila kamu datang masjid, jangan kamu satu niat, kamu banyakkan niat. Datang masjid ni, bila kita datang, biar banyak niat. Niat apa dia? Niat nak iktikaf, niat kita nak jumpa dengan kawan-kawan, menyambung silaturahim, niat kita nak sembahyang sunat, niat kita nak banyak benda yang kita niat. Bila kita banyak niat, pahala kita ni berganda di sisi Allah. Itu benda yang besar. Islam ajar dalam hidup kita ni, berniat kerana Allah. Islam nak suruh demikian. Allah nak suruh, bila kita niat satu je, kita niat, depan nanti kita akan berjumpa, bila kita niat satu pada diri kita, Allah dah tulis 10 kebaikan untuk kita. Kemudian kita bingkang bangun nak buat apa yang kita niat tadi. Mula kita nak buat ni, Allah tulis 10 kebaikan lagi. Kemudian kita bersiap untuk nak bergerak, Allah tulis 10 kebaikan lagi. Kemudian kita berjalan untuk bergerak, Allah tulis 10 kebaikan lagi. Kemudian kita buat, Allah tulis lagi berganda kebaikan untuk diri kita. Ini kelebihan untuk kitanya berdasar pada kita mula niat. Tiba-tiba katakanlah kita niat nak pergi masjid lah, tiba-tiba terhalang niat kita tadi, dah dapat pahala daripada apa yang kita lakukan. Sebab tu Rasulullah sebut demikian. Beza dengan orang yang buat dosa dia bangun tidur, bangun je pening kepala, misal contoh. Orang tanya kenapa pening kepala? Tak mengumpat lagi lah ni, dia suruh. Misal contohnya, tak mengumpat lagi. Kalau mengumpat ni lega sikit ni. Misal contoh dalam diri dia. Dia kata kalau mengumpat ni lega sikit, Allah tulis ke dosa? Tak tulis. Dia baru niat je, niat nak mengumpat. Jomlah kita pergi cari kawan-kawan geng-geng mengumpat ke, misal contoh. Kita jadi demikian. Allah tulis? Tak tulis lagi. Kemudian kita bingkang bangun, pergi kita mandi, bersiap, kita kemas pakaian, siapkan pakaian, dapat dosa ke? Tak lagi, tak tulis lagi. Allah tak tulis lagi dosa. Kemudian kita bergerak, pergi cari orang, kita nak mengumpat ni, misal contohnya. Beria kita ni nak mengumpat ni, cari orang. Allah tulis ke dosa? Tak tulis lagi. Mula kita jumpa, mula kita mengumpat, baru Allah tulis satu dosa. Satu baru dosa. Sebab tu kalau orang yang masuk neraka ni, ulama-ulama kata, bila kamu na'udzubillah min dzalik, manusia dihumban ke dalam neraka, memang betul-betul jahat. Allah panggil demikian. Memang betul-betul jahat. Kerana Allah, bila kamu buat dosa, Allah tulis satu je. Beza dengan buat pahala. Buat pahala Allah tulis 10 ganda. Baru niat Allah dah tulis dah. Niat kita tengah hari ni nak belanja kawan-kawan lah, kita rasa demikian kita niat. Ataupun kita berniat, tengah hari ni saya nak masak untuk keluarga saya lah, nak masak sedap sikit misal contohnya. Kita baru niat je, Allah dah tulis dah pahala untuk diri kita. Ini kelebihan dalam agama, bagaimana besarnya pada diri kita ni. Sebab tu Rasulullah kata, orang yang di Madinah dia tak boleh datang kan, tapi dia tak boleh datang tu, pahala dia sama dengan kita. Maknanya dia ada niat juga. Dia tak boleh datang tu kenapa? Bi uzrin, dengan keuzuran. Sebab dia uzur yang menyebabkan dia tak boleh datang. Habasahum uzr, kerana dia disekat oleh keuzuran saja. Cerita perang Tabuk dipanggil. Kita berhenti setakat ni lah, insya-Allah kita sambung pada akan datang nanti. Cerita lagi mengibak niat ni tak habis lagi. Cerita mengibak niat ni, jemaah sekalian boleh carilah kitab-kitab. Kalau kita nak talaki satu-satu ni peluang jemaah. Kalau jemaah
pergi ke PKNS ke cari kitab Riyadus Salihin. Kitab Riyadus Salihin ni kita menadah, kalau tak boleh juga bagi nama tak apa pada kat masjid ni. Kalau nak pada kitab, kita pakak-pakak cari kitab ni. Untuk ana tak baca syarah, ana hanya baca matan, kemudian ana syarah sendiri. Kalau jemaah yang dah ada dah kitab Riyadus Salihin, boleh guna pun kitab-kitab mana-mana pun tak apa. So ana hanya baca matan dia saja, yang asal dia. Syarah tu kita tak baca. Jadi oleh kerana kita tak baca syarah, kita syarah sendiri, kita belajar sendiri. Cuma kalau para sekalian nak suruh sedap sikit, para sekalian boleh tengok dalam kitab Riyadus Salihin, Pustaka Nasional ini. Pustaka Nasional dia ada 2 jilid tebal sikit. Kalau sekiranya kita nak pendek sikit, cari kitab yang tak payah 2 jilid, satu je matan dia saja, tak apa dah. Yang ni pun lepas tu kita buat catatan di kalangan kita. Setiap hari Selasa tu kita akan belajar kat sini ni. Mudah-mudahan doalah pada Allah jemaah yang istiqamah. Bila suatu hari nanti kita tak ada, katakanlah kita meninggal dunia, majlis ilmu kita ni ada, pahala tu dapat pada kita, walaupun kita dah tak ada. Kita tiap-tiap pagi Selasa kita dah tengok pahala tu datang pada kitanya. Tak percaya cuba matilah, tak percaya. Senang. Bila kita meninggal dunia tu, kita nampak datang juga, betul lah yang ustaz sebut ni. Baru kita nampak benda yang demikian. Maknanya kita biar istiqamah. Tiap pagi Selasa je, sekejap je. Sekejap kita belajar sikit hadis Rasulullah, bertalaqi dipanggil, dalam keadaan satu-satu, sampailah kita doa pada Allah biar kita boleh berjaya khatam hadis 4. Hadis bukan hadis Riyadus Salihin ini. Ni pun dah muka surat 64 lah. Maknanya cepat jugalah, kita baru 2-3 minggu baru 2-3 minggu dah muka surat 64 lah. Maknanya kita ni cepat dalam kita baca matan saja. Mudah-mudahan demikian. Jemaah boleh carilah, insya-Allah demikian. Kalau tak jumpa juga, kumpullah, kita kumpul pakat-pakat kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.